katanya, dia suamiku. Seorang gadis berusia 20 tahun berkahwin dengan seorang lelaki yang wajahnya tidak pernah dilihatnya. Dia hanya pernah melihat sekeping gambar, dan dengan kepercayaan pada gambar itu, dia terbang merentasi separuh dunia. Suami yang pertama kali ditemuinya di lapangan terbang itu berusia 40 tahun, perbezaan umur 20 tahun. Bahasa yang asing, pandangan mata yang tidak dikenali, tempat yang dibawanya bukanlah kota yang gemerlap, tetapi sebuah kampung terpencil di kawasan pedalaman. Kehidupan yang bermula seawal jam 5 pagi, diiringi kicauan burung menuju ke sawah padi. Di tempat yang tiada siapa dia kenali dan bahasanya tidak difahami. Dia bertahan setiap hari dalam persekitaran yang asing. Kemudian, pada malam pertama perkahwinan, dia terkejut dengan tindakan seorang lelaki Malaysia itu. Ia sama sekali berbeza dari apa jua gambaran perkahwinan yang pernah dibayangkannya. Tidak lama kemudian, ibu mentuanya dengan tenang menghulurkan sekeping dokumen. Saat melihat kandungan yang tertulis di dalamnya, dia sekali lagi terdiam. Seorang wanita dari Venezuela di sebuah kampung pedalaman. Apa sebenarnya yang terjadi padanya? Sila tunggu sebentar. Langganan dan tanda suka Anda sentiasa menjadi pendorong besar bagi kami. Anda sedang mendengar dari mana sekarang? Beritahu kami di ruangan komen. Pada musim bunga ketika saya berusia 20 tahun, saya meninggalkan Venezuela, tempat saya dilahirkan dan dibesarkan. Di sana, jalanan sentiasa dilitupi debu merah, dan setiap pagi, barisan panjang akan terbentuk di hadapan kedai roti. Orang ramai berdiri sambil menggenggam segumpal wang di tangan, tetapi wang itu hanya cukup untuk membeli sebiji roti. Ayah saya bekerja di sebuah kilang, tetapi gajinya bulanan hampir tidak bernilai, dan ibu saya mencari rezeki dengan menjual makanan buatan sendiri. Saya ingin melanjutkan pelajaran ke universiti. Saya suka buku dan bermimpi untuk menjadi seorang guru. Namun, yuran universiti adalah jumlah yang keluarga kami tidak mampu kumpul walaupun bekerja sepanjang tahun. Oleh itu, pada usia 18 tahun, saya berhenti sekolah dan bekerja mencuci pinggan di sebuah warung makan berdekatan. Masalahnya bukan hanya tangan saya menjadi kasar dan merekah, tetapi wang yang saya peroleh daripada pekerjaan itu juga semakin susut nilainya. Pada suatu petang, ayah saya rebah. Tangannya tersepit di mesin kilang dan dia dikejarkan ke hospital. Doktor berkata pembedahan diperlukan, tetapi kos pembedahan itu lebih tinggi daripada kos sara hidup keluarga kami selama 6 bulan. Malam itu, buat pertama kalinya, saya mula marah kepada Tuhan. Mengapa hanya keluarga kami yang diuji sebegini? Mengapa kami tidak dapat keluar dari kemiskinan walau seberapa keras kami bekerja? Pada saat itu, ibu memanggil saya. Ibu menggenggamkan sekeping gambar di tangan saya. Surat itu datang dari Malaysia. Ia adalah lamaran melalui ejen perkahwinan antarabangsa. Lelaki dalam gambar itu berusia 40 tahun dan seorang petani. Wajahnya biasa-biasa sahaja, tetapi pandangan matanya nampak baik hati. Ibu tidak berkata apa-apa, tetapi saya memahami maksud di sebalik kesunyian itu. Saya berfikir siang dan malam selama 3 hari. Bagi saya, kota-kota mewah yang hanya pernah saya lihat di drama televisyen adalah segalanya. Namun, saya tidak mempunyai wang untuk pembedahan ayah, dan adik-beradik saya perlu ke sekolah. Akhirnya, saya menerima lamaran itu. Seminggu kemudian, saya berdiri di lapangan terbang. Sebuah beg pakaian lama dan bungkusan makanan yang disediakan ibu saya itu sahaja. Adik-beradik saya memegang tangan saya sambil menangis, dan ayah hanya terbaring di katil mengalih pandangan wajahnya. Ibu membelai wajah saya sambil berkata, "Lucia, berbahagialah di sana. Itulah harapan ibu." Saya mengangguk, tetapi saya rasa seperti sudah lupa apa itu kebahagiaan. Pesawat itu terbang selama kira-kira 20 jam. Saya memandang keluar tingkap, memerhatikan awan yang semakin menjauh. Kampung halaman saya yang dilitupi tanah merah kini berada di seberang dunia. Penumpang di sebelah saya bertanya sesuatu dalam bahasa Melayu, tetapi saya hanya mampu menggelengkan kepala. Pada ketika itu, saya sedar. Oh, saya akan pergi ke negara yang bahasanya tidak saya fahami. Saya perlu menahan semuanya sendirian. Apabila pesawat mendarat, saya melangkah keluar dari balai ketibaan dengan kaki yang terketar-ketar.
Orang ramai berjalan tergesa-gesa dan papan tanda penuh dengan tulisan yang tidak dapat saya baca. Pada saat itu, seorang lelaki berdiri sambil memegang kertas bertulis nama saya. Dia adalah lelaki dalam gambar itu. Dia tinggi sedikit daripada saya, dengan kulit sawo matang dan tubuh yang tegap. Dia tersenyum kekok sambil membantu saya membawa beg. Saya mengikutinya ke tempat letak kereta. Kereta itu lama, tetapi bersih dan sebotol air mineral diletakkan di tempat duduk belakang. Dia menghidupkan enjin sambil bertanya, "Tak lapar ke?" Saya menggelengkan kepala. Sebenarnya saya lapar, tetapi saya tidak mahu makan di hadapan orang yang tidak dikenali. Pada mulanya, kelihatan bangunan-bangunan tinggi, tetapi secara beransur-ansur bangunan itu hilang, digantikan dengan pokok-pokok dan sawah padi yang terhampar luas. Senja mula berlabuh, dan sinar senja mewarnai puncak gunung dengan warna kemerahan. Saya memandang keluar tingkap sambil berfikir, ini adalah tempat di mana saya akan hidup, tiada kota mewah seperti dalam drama. Kereta itu berhenti di sebuah perkampungan kecil. Rumah-rumah kelihatan rendah dan usang, dan di jalanan, anjing lebih banyak daripada manusia. Dia turun dari kereta dan membuka pagar, dan saya perlahan-lahan mengikutinya. Di halaman rumah, pasu bunga tersusun rapi dan lampu menyala di pintu masuk. Apabila pintu terbuka, seorang wanita tua keluar. Dia adalah ibu kepada lelaki itu, Mak Cik Aminah. Mak Cik Aminah segera memegang tangan saya dan tersenyum. Saya terkejut dengan sentuhan tangan yang hangat itu. Mak Cik Aminah berkata sesuatu dalam bahasa Melayu, tetapi saya tidak memahami sepatah pun. Saya hanya dapat merasakan suaranya yang lembut. Mak Cik Aminah mengambil beg saya dan membawa saya ke bilik di hujung koridor. Sebaik sahaja pintu dibuka, sebuah bilik kecil kelihatan di mata. Sebuah tilam ringkas terhampar, dan di atas meja, sebotol air serta tuala tersusun rapi. Di luar tingkap, saya samar-samar dapat melihat siluet gunung dalam kegelapan. Mak Cik Aminah menepuk bahu saya dan keluar. Bunyi pintu ditutup dan saya tinggal sendirian. Saya meletakkan beg pakaian dan perlahan-lahan melihat sekeliling bilik. Bau asing menusuk hidung saya. Bau kayu lama, bau bantal dan selimut yang dijemur di bawah matahari. Udara di sini sama sekali berbeza dengan Venezuela. Saya duduk dengan berhati-hati di tepi tilam. Tubuh saya terasa berat seperti plumbum, tetapi ketegangan tidak hilang. Ia adalah malam pertama perkahwinan. Realiti itu tiba-tiba menyusup masuk. Saya berkahwin hari ini, dengan seorang lelaki yang wajahnya pun saya tidak kenal sepenuhnya. Jantung saya mula berdegup kencang. Apa yang akan berlaku seterusnya? Di mana lelaki itu? Adakah dia akan masuk ke bilik ini? Atau adakah dia akan tidur di bilik lain? Tanpa sadar, saya memandang ke arah pintu. Saya merenung tombol pintu. Saya tidak tahu bila ia akan berpusing. Saya mungkin akan mendengar ketukan. Atau pintu itu mungkin akan terbuka tanpa sebarang bunyi. Tangan saya menggeletar. Ia adalah malam pertama seorang gadis berusia 20 tahun berada di rumah seorang lelaki asing. Lebih-lebih lagi, rumah seorang lelaki berusia 40 tahun. Cerita-cerita tentang malam pertama perkahwinan yang diceritakan oleh rakan-rakan saya di Venezuela terlintas di fikiran. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak membuat persiapan apa-apa. Saya hanya takut. Tetapi pada masa yang sama, ada juga rasa lega yang aneh. Sekurang-kurangnya saya sendirian sekarang, tiada siapa yang akan mengganggu saya. Saya membuka beg pakaian dan mengeluarkan baju tidur yang saya bawa dari rumah. Ia adalah pakaian yang disediakan oleh ibu saya. Apabila saya membukanya, bau ibu saya menusuk hidung. Bau sabun basuh. Tiba-tiba air mata saya menitis. Sambil menukar pakaian, saya memasang telinga. Kedengaran suara rendah dari koridor. Ia adalah suara dia dan Mak Cik Aminah berbual. Saya tidak tahu apa yang mereka bualkan, tetapi suara mereka kedengaran tenang. Mereka tidak kedengaran seperti sedang bertengkar. Adakah mereka bercakap tentang saya? Adakah mereka berbincang tentang apa yang akan berlaku malam ini? Kedengaran bunyi tapak kaki semakin dekat. Jantung saya berdegup kencang. Kemudian bunyi tapak kaki itu berhenti di hadapan bilik saya. Saya menahan nafas. Bayang-bayang kelihatan melalui celah pintu. Seseorang berdiri di situ. Masa terasa terhenti.
tetapi tiada ketukan kedengaran. Pintu juga tidak dibuka, hanya ada tanda-tanda keraguan sebentar. Kemudian bunyi tapak kaki itu kembali menjauh. Kedengaran dia pergi ke bilik lain. Bunyi pintu ditutup kedengaran perlahan. Dari jauh. Pada ketika itu barulah saya menghembuskan nafas. Seluruh kekuatan saya terasa hilang. Lelaki itu tidak masuk ke bilik saya. Dia hanya datang ke hadapan pintu dan kemudian berpatah balik. Saya tidak faham, kerana ia terlalu berbeza daripada cerita perkahwinan yang saya dengar di Venezuela. Kawan-kawan saya berkata, malam pertama perkahwinan memang begitu. Semua lelaki begitu. Jadi saya sudah bersedia. Saya takut, tetapi saya fikir ia tidak dapat dielakkan. Tetapi tiada apa yang berlaku. Tiada ketukan, pintu juga tidak dibuka. Dia hanya ragu-ragu seketika dan pergi. Apa maksudnya ini? Fikir saya. Adakah dia tidak menginginkan saya? Atau, adakah dia kecewa? Adakah dia berubah fikiran selepas melihat wajah saya di lapangan terbang? Pelbagai fikiran berkecamuk di kepala saya. Namun, pada masa yang sama, perasaan aneh juga mula menyelubungi saya, rasa lega. Dan, sesuatu yang lebih daripada itu, rasa syukur, hormat, saya tidak tahu apa sebenarnya yang hendak dikatakan, tetapi lelaki itu mula kelihatan sedikit berbeza. Sekurang-kurangnya, dia bukan seperti binatang. Apabila fikiran itu terlintas, sudut hati saya terasa hangat. Saya perlahan-lahan masuk ke dalam tilam yang empuk. Seseorang pasti telah menjemurnya di bawah matahari. Bantalnya rendah dan keras, tetapi bersih. Ada bau sabun basuh. Saya menutup mata. Tetapi tidur tidak datang dengan mudah. Saya masih memasang telinga. Kerana dia mungkin berubah fikiran dan datang lagi. Dia mungkin minum arak dan kembali. Saya terus berasa tegang. Sentiasa sedar akan pintu. Tetapi rumah itu senyap, hanya bunyi angin kedengaran. Bunyi tingkap diketuk, dahan pokok bergoyang. Suara anjing menyalak dari jauh. Bunyi-bunyi ini sama sekali berbeza daripada bilik saya di Venezuela. Di kampung halaman, saya mendengar bunyi kereta, suara orang, musik. Tetapi di sini, hanya bunyi alam. Saya menghitung bunyi-bunyi itu satu persatu, cuba mengurangkan ketegangan saya. 1 bunyi angin, 2 bunyi anjing menyalak, 3 bunyi sesuatu menguis. Dengan berbuat demikian, saya mula terbiasa sedikit demi sedikit. Saya rasa saya akan segera sedar jika bunyi tapak kaki bercampur di antara bunyi-bunyi ini. Berapa lama masa berlalu? Adakah kira-kira 1 jam atau 2 jam? Saya tidak tahu kerana tiada jam. Namun, ketegangan saya beransur-ansur hilang. Saya mula yakin bahawa tiada apa yang akan berlaku malam ini. Lelaki itu tidak akan datang. Mungkin esok, lusa, atau sebulan lagi pun. Apabila kesedaran itu datang, saya merasakan perasaan yang aneh. Rasa lega kerana ia baik-baik saja, tetapi pada masa yang sama, rasa ditolak. Ia rumit. Saya tidak pasti apa yang saya inginkan. Saya hanya keliru. Pada ketika itu, barulah keletihan penerbangan selama 15 jam mula menyelubungi saya. Dalam udara yang asing, tempat tidur yang asing, bunyi-bunyi yang asing, saya perlahan-lahan terlelap. Sebelum terlelap, saya berfikir untuk kali terakhir. Sekurang-kurangnya, rumah ini mungkin tidaklah teruk. Makcik Aminah baik hati dan lelaki itu tidak menakutkan. Saya bersyukur kerana dia mengambil kira agar saya dapat tidur sendirian pada malam pertama. Harapan bahawa saya mungkin boleh hidup di sini perlahan-lahan muncul. Begitulah saya menghabiskan malam pertama saya. Malam pertama yang aneh di mana saya berkahwin tetapi tiada apa yang berlaku. Pada ketika itu, saya tidak tahu betapa berharganya pertimbangan dan rasa hormat ini. Dan apa sebenarnya cabaran sebenar yang akan saya hadapi nanti. Saya tidak lama kemudian sedar bahawa kehangatan dan pertimbangan sahaja tidak mencukupi untuk terus hidup. Saya terjaga pada jam 5 pagi. Walaupun kegelapan belum hilang sepenuhnya, kedengaran bunyi di halaman. Apabila saya membuka tingkap, dia sudah bangun dan sedang menyediakan sesuatu. Dia sedang memuatkan peralatan pertanian ke dalam trek. Saya tergesa-gesa memakai pakaian dan keluar. Melihat saya, dia melambaikan tangan, seolah-olah menyuruh saya tidur lebih lama. Tetapi saya menggelengkan kepala. Saya fikir, kerana saya datang ke sini untuk bekerja, saya semestinya perlu bekerja. Dia ragu-ragu sebentar, tetapi kemudian mengangguk.
Dia membuka pintu tempat duduk penumpang truk. Kereta itu mendaki jalan berliku di lereng bukit. Di kedua-dua belah jalan, pokok-pokok rimbun, dan kadangkala kabus menutupi jalan. Di Venezuela juga ada gunung, tetapi tidak seperti ini. Di sini lebih lembab dan gelap. Adakah kami memandu selama kira-kira 10 menit? Kereta itu berhenti di sebuah sawah padi. Dari jauh, di kaki gunung, kampung kelihatan kecil. Dia mengeluarkan boot getah dan sarung tangan dari truk dan memberikannya kepada saya. Saiznya sangat sesuai. Dia pasti telah mengagaknya terlebih dahulu. Saya memakainya dan mengikutinya masuk ke sawah. Lumpur mencecah paras buku lali dan air sejuk membasahi kaki. Walaupun bulan Mei, pagi di kawasan pedalaman terasa sejuk seperti musim dingin. Dia menunjukkan kepada saya cara menanam padi. Ia adalah gerakan membongkokkan pinggang dan menanam anak padi pada jarak yang tetap. Ia kelihatan mudah, tetapi apabila saya mencubanya, pinggang saya terasa seperti akan putus. Dalam masa kurang dari 10 menit, peluh mengalir dari belakang saya, dan selepas kira-kira 20 menit, tangan saya menggeletar. Dia sesekali menoleh ke arah saya, tetapi tidak berkata apa-apa. Adakah kira-kira 1 jam berlalu? Dia datang ke sebelah saya. Dia melihat anak padi yang saya tanam dengan teliti dan menanam semula beberapa daripadanya. Ia tidak salah, tetapi jaraknya tidak seragam. Dia perlahan-lahan menunjukkannya sekali lagi. Kali ini dengan lebih terperinci. Apabila tiba waktu makan tengah hari, dia kembali ke truk dan mengeluarkan bekalan makanan. Ada 2. 1 untuk saya. Nasi dan lauk pauk disusun rapi. Pasti Makcik Aminah yang menyediakannya pada pagi tadi. Kami duduk bersebelahan di batas sawah dan makan. Dia masih tidak banyak bercakap semasa makan dan saya juga tidak banyak berkata-kata. Selepas makan, kami kembali bekerja. Pada waktu petang, matahari mula terik dan kini kepanasan menjadi masalah. Belakang saya terasa seperti terbakar dan tekak saya kering. Dia membawa botol air dan memberikannya kepada saya. Saya minum air itu dengan lahap. Barulah saya terasa hidup kembali. Apabila matahari mula terbenam perlahan-lahan, dia memberi isyarat untuk berhenti bekerja. Saya cuba meluruskan pinggang, tetapi ia terasa kaku. Seluruh badan saya terasa keras. Dia memegang lengan saya dan membantu saya berdiri. Dia kuat. Saya terhuyung-hayang. Dalam perjalanan pulang ke rumah, saya terus terlelap di dalam kereta. Apabila saya terjaga, kami sudah sampai di halaman. Dia seolah-olah menunggu saya tanpa mengejutkan saya. Saya berasa malu dan tergesa-gesa keluar dari kereta. Kaki saya terketar-ketar, tetapi saya cuba berpura-pura baik-baik saja. Makcik Aminah sudah menunggu, menyediakan makan malam. Meja makan penuh dengan lauk pauk dan sup. Walaupun kebanyakan makanan itu adalah yang pertama kali saya lihat, saya makan tanpa memilih kerana saya lapar. Apabila mangkuk nasi saya kosong, Makcik Aminah terus menambahkannya, mengisyaratkan saya untuk makan lebih banyak. Saya tidak tahu bagaimana hendak menyatakan rasa terima kasih saya, jadi saya hanya menundukkan kepala. Selepas makan malam, saya kembali ke bilik. Bilik kecil itu bersih, tilamnya empuk, dan bantalnya berbau sinar matahari. Saya mengeluarkan gambar keluarga dari beg. Itu adalah gambar terakhir yang diambil di lapangan terbang. Saya melihat wajah adik-beradik saya yang tersenyum dan mata ibu saya yang merah. Saya berbaring sambil memegang gambar itu di dada. Badan saya terasa berat seperti pelumbum, tetapi saya tidak dapat tidur. Pukul berapa sekarang di Venezuela? Apa yang sedang keluarga saya lakukan? Adakah pembedahan ayah berjaya? Fikiran demi fikiran timbul. Dari luar tingkap, kedengaran bunyi serangga dan angin menggoyangkan dahan pokok. Keesokan harinya, saya bangun pagi lagi. Seluruh badan saya sakit, tetapi saya perlu bangun. Dia sudah pun bersiap di halaman. Saya bersiap lebih awal daripada semalam dan keluar. Melihat saya keluar, dia mengangguk kecil. Satu isyarat yang seolah-olah menyambut dan pada masa yang sama mengiktiraf. Begitulah 1 minggu berlalu. Setiap hari saya bangun jam 5 pagi, pergi ke sawah untuk bekerja dan pulang apabila matahari terbenam. Pinggang dan bahu saya masih sakit, tetapi saya beransur-ansur terbiasa. Rasa menanam padi kini tidak lagi tersalah. Dia masih tidak banyak bercakap, tetapi sesekali dia akan melihat cara saya bekerja
dan kemudian memberikan isyarat ibu jari ke atas. Namun, hanya badan saya yang terbiasa. Hati saya masih terasa asing dan kesepian. Makcik Aminah, dan dia berbual semasa makan malam, tetapi saya tidak memahami sepatah pun. Saya hanya makan dan kembali ke bilik. Saya secara beransur-ansur menyadari bahawa suara saya tiada makna di sini. Kira-kira sebulan kemudian, dia membawa saya ke pasar pagi kampung. Ia adalah pasar yang dibuka seminggu sekali. Kami memandu trek selama kira-kira 15 minit dan orang ramai sudah berkumpul. Makcik Aminah juga ikut serta. Dengan bakul belanja di tangan, dia melihat-lihat pelbagai barang. Saya berjalan di belakang Makcik Aminah sambil membantunya membawa barang, sayur-sayuran dan buah-buahan. Setiap kali membeli sesuatu, beratnya bertambah. Pada masa itu, Makcik Aminah tersenyum dan menjawab, dan wanita itu memandang saya dari atas ke bawah, seperti melihat barang dagangan. Wanita itu memegang tangan saya. Dia menyentuh tangan saya yang kasar dan merekah, kemudian mengangguk. Dia berkata sesuatu, tetapi saya tidak memahami sepatah pun. Makcik Aminah menepuk bahu saya dan tersenyum, seolah-olah berkata, tidak mengapa. Tetapi saya berasa aneh. Dia seolah-olah melihat saya bukan sebagai manusia, tetapi sebagai barang palsu. Sepanjang berada di pasar, ramai orang memandang saya. Kedengaran suara berbisik, ada juga yang menunjuk ke arah saya menunduk dan hanya mengikut di belakang Makcik Aminah. Pada ketika itu, seorang pakcik tua mendekati. Dia tersenyum melihat saya dan berkata sesuatu. Wajahnya kelihatan baik hati. Tetapi saya hanya mampu tersenyum kekok. Makcik Aminah berhenti di hadapan kedai ikan. Pakcik penjual ikan menunjukkan pelbagai jenis ikan sambil menyebut harganya. Makcik Aminah menggelengkan kepala, seolah-olah meminta harga murah. Pada masa itu, dua orang wanita di sebelah saya berkata sesuatu sambil memandang saya. Dari nada suara mereka, saya tahu mereka bercakap tentang saya. Saya cuba berpura-pura tidak tahu. Tetapi tawa terus kedengaran, dan saya merasakan pandangan mereka. Dada, saya terasa sesak. Di Venezuela, walaupun kami miskin, sekurang-kurangnya saya bukan orang asing. Ada orang yang tahu nama saya, dan ada orang yang memahami bahasa saya. Tetapi di sini, saya hanyalah menantu orang asing. Dalam perjalanan pulang dari pasar, Makcik Aminah memegang tangan saya di tempat duduk belakang truk, tangan yang hangat. Dia berkata sesuatu, tetapi nadanya lembut. Seolah-olah dia cuba memujuk saya. Saya menggenggam erat tangan Makcik Aminah. Sekurang-kurangnya, wanita ini melayan saya sebagai manusia. Pada petang itu, saya duduk sendirian di halaman. Matahari terbenam di sebalik gunung, dan langit diwarnai jingga. Kedengaran bunyi katak dari sawah padi. Saya mendongak ke langit. Saya fikir, di suatu tempat di bawah langit ini, keluarga saya berada. Kedengaran bunyi pintu dibuka. Dia keluar. Dia duduk di sebelah saya dengan senyap dan menghulurkan saya satu tin minuman. Saya mengambilnya dan membukanya. Gas berkarbonat itu mengalir lembut di kerongkong saya. Dia tidak berkata apa-apa untuk seketika. Hanya melihat ke langit yang sama. Akhirnya, dia membuka mulut. Dia berkata perlahan dan jelas dalam bahasa Melayu, tak penat ke? Saya menggelengkan kepala. Saya ingin menjawab, tidak mengapa, tetapi saya tidak tahu bahasa Melayu. Jadi saya hanya tersenyum. Dia mengeluh dan berkata, maafkan saya. Saya rasa saya memahami maksud perkataan itu. Pada waktu pagi, dia mengajar saya beberapa perkataan Melayu yang mudah. Selamat pagi, terima kasih, sedap. Saya mengikutinya. Walaupun sebutan saya kekok, dia mengangguk. Semasa makan tengah hari, dia mengajar saya nama setiap lauk satu persatu. Acar, sup ikan, ikan kembung. Saya mengeluarkan buku nota dan mencatatnya. Suatu hari, dia memberi saya sebuah buku. Ia adalah buku pelajaran bahasa Melayu. Melihat kulit bukunya yang usang, ia seperti dibeli dari kedai buku terpakai. Malam itu, saya membuka buku itu. Saya bermula dengan abjad asas. Pada mulanya, ia seperti tulisan makhluk asing, tetapi selepas beberapa hari, saya mula dapat membacanya sedikit demi sedikit. Kira-kira sebulan kemudian, saya dapat bercakap ayat-ayat mudah. Saya lapar. Saya penat. Saya suka. Setiap kali saya bercakap bahasa Melayu,
Dia akan berseri-seri dan bertanya pelbagai soalan semasa makan malam menunggu jawapan saya. Namun, pandangan mata penduduk kampung tetap sama. Suatu hari, saya pergi ke sebuah pasar raya di kampung sendirian. Semasa saya berdiri di kaunter pembayaran untuk membeli gula-gula, dua orang wanita di belakang saya berbisik-bisik. Saya sudah boleh memahami sedikit bahasa Melayu, jadi kata-kata mereka menusuk telinga saya. Datang berkahwin demi wang, ya? Kasihan sungguh. Saya membayar dan keluar dari pasar raya. Jalan pulang ke rumah terasa sangat jauh. Adakah pilihan saya salah? Adakah saya boleh bahagia di sini? Persoalan demi persoalan timbul. Apabila saya tiba di rumah, dia sedang menunggu di halaman. Dia bertanya, "Kemana awak pergi?" Saya menunjukkan kepadanya beg gula-gula. Dia tersenyum dan berkata, "Jom makan bersama." Kami duduk di anjung rumah dan berkongsi gula-gula itu. Gula-gula itu manis dan rangup. Dia bertanya sama ada ia sedap, dan saya mengangguk. Pada saat itu sahaja, saya dapat melupakan pandangan mata penduduk kampung. Musim menuai semakin hampir. Padi mula menunduk, dan angin pagi serta malam terasa nyaman. Sudah tiba masanya untuk membuat persiapan menuai. Dia memeriksa mesin penuai, dan saya menyediakan karung guni. Masa untuk hasil pertanian setahun, membuahkan hasil semakin tiba. Pada suatu hari, dia membeli sepasang but getah baru. Untuk saya, kerana but getah saya yang lama sudah agak uzur. Saya berkata, "Terima kasih." Dia melambaikan tangan seolah-olah berkata, "Perkara biasa saja." Tetapi saya tahu, dia secara perlahan-lahan mengambil berat tentang saya. Semasa makan malam, Mak Cik Aminah berkata, "Lucia cekap bekerja, menantu saya memang rajin." Dia tersenyum dan berkata, "Betul itu." Saya menunduk kerana malu. Tetapi hati saya terasa hangat. Rasa diiktiraf itu rupanya begini, fikir saya. Malam itu, saya membuat panggilan video kepada keluarga saya. Wajah ibu terpapar di skrin. Dia kelihatan agak tua. Adik-beradik saya juga muncul. Mereka sudah banyak membesar. Ayah berkata dia sudah banyak pulih. Dia sudah boleh berjalan. Saya menahan tangis dan tersenyum. Selepas tamat panggilan, saya kembali ke bilik. Dada saya penuh. Rasa rindu masih ada, tetapi tidaklah sampai tidak tertanggung seperti sebelumnya. Kehidupan di sini, secara perlahan-lahan, menjadi tempat saya. Saya memandang keluar tingkap. Cahaya bulan menerangi sawah padi. Tempat ini bukan lagi tanah yang asing. Menjelang musim perayaan keluarga, Mak Cik Aminah sudah sibuk sejak beberapa hari lalu. Dia menggoreng keropok, membuat kuih muih, dan memasak lauk pauk. Saya juga membantu di sebelahnya, mengupas kentang, mencuci pinggan mangkuk, melakukan apa sahaja yang saya mampu. Mak Cik Aminah mungkin berasa gembira dengan bantuan saya, berulang kali menepuk belakang saya. Pada pagi awal perayaan, adik-beradiknya tiba. Abang sulungnya dan istrinya, serta dua orang anak saudara mereka, saya berasa gemetar. Kerana ini adalah kali pertama saya bertemu mereka. Abang ipar saya tinggi dan bersuara lantang. Kakak ipar dan anak-anak saudara kelihatan berusia kira-kira 10 tahun. Kami bertukar-tukar salam. Saya menunduk hormat seperti yang saya pelajari. Abang ipar tersenyum dan menghulurkan tangan, manakala kakak ipar memandang saya dari atas ke bawah. Pandangan itu tidak selesa, tetapi saya menahannya. Anak-anak saudara itu pada mulanya bersembunyi di belakang ibu bapa mereka, tetapi tidak lama kemudian mula bermain dengan mainan. Kami menyediakan hidangan untuk arwah. Kami menyusun hidangan di atas meja, kemudian membaca doa. Saya melihat di sebelah dan mengikutinya. Ini adalah upacara untuk mendoakan arwah bapa mentua dan nenek moyang mereka yang telah meninggal dunia. Walaupun ia adat yang asing, saya mengikutinya dengan sepenuh hati. Mak Cik Aminah kelihatan puas melihat saya menunduk hormat. Makan malam bermula. Meja makan penuh dengan hidangan. Ia adalah makanan yang disediakan oleh Mak Cik Aminah dan saya selama beberapa hari. Semua orang makan sambil berkata, "Sedap." Abang ipar minum kopi sambil berbual dengannya tentang pertanian. Kakak ipar bertanya pelbagai soalan kepada saya. Berapa umur awak dan bagaimana kehidupan di Malaysia? Saya menjawab dengan sopan yang mungkin. Umur saya 20 tahun. Kehidupan di sini baik. Kakak ipar tersenyum.
Muda-muda lagi sudah banyak pengalaman pahit, ya? Nada bicaranya bercampur dengan simpati. Saya menjawab, tidak mengapa, tetapi dalam hati saya berasa tidak selesa. Selepas makan, orang dewasa duduk dan minum teh. Saya bangun untuk mencuci pinggan. Kakak ipar juga mengikut. Kami berdua sahaja di dapur. Sambil membantu mencuci pinggan, kakak ipar berkata, adik saya ini memang baik kan? Lucia beruntung dapat menantu seperti Lucia. Tetapi kata-kata seterusnya yang menjadi masalah. Kakak ipar merendahkan suaranya dan bertanya, adakah Lucia pernah dengar cerita tentang istri dia yang dulu? Saya menggelengkan kepala. Istri dia yang dulu? Kakak ipar berpura-pura terkejut dan berkata, oh, ya ampun, jantung saya berdegup kencang. Kakak ipar menyambung, dia pernah berkahwin sebelum ini. Ketika dia bekerja di kilang papan di utara, istrinya dan anak lelakinya meninggal dalam kemalangan. Kilang itu runtuh, katanya. Selepas itu, dia hidup seperti orang gila untuk seketika. Saya tidak dapat berkata apa-apa. Kakak ipar meneruskan kata-katanya. Sebab itulah dia datang ke sini dan mula bertani. Dia melarikan diri dari orang ramai dan masuk ke kawasan pedalaman. Dia tinggal sendirian untuk seketika, tetapi ibu dia risau dan menyuruhnya berkahwin semula melalui ijan. Saya meletakkan pinggan. Tangan saya menggeletar. Pada petang itu, keluarga pulang dan rumah menjadi sunyi. Makcik Aminah mungkin penat, jadi dia berehat awal. Saya tidak dapat masuk ke bilik, jadi saya berjalan mundar-mandir di halaman. Kepala saya terasa bercelaru. Saya tidak percaya dia mempunyai masa lalu seperti itu. Dia keluar ke halaman, melihat saya, dia bertanya, kenapa tak masuk ke dalam? Kenapa berada di sini? Saya bertanya kepadanya sebagai ganti jawaban, adakah awak pernah berkahwin sebelum ini? Ekspresinya menjadi kaku. Kakak ipar yang beritahu, ya, saya mengangguk. Dia mengeluh dan duduk di anjung rumah. Saya juga duduk di sebelahnya. Dia terdiam seketika dan kemudian membuka mulutnya. Ya, dulu saya ada keluarga. Dalam kemalangan kilang papan itu, semua telah pergi. Pada masa itu, saya juga sepatutnya mati. Tetapi saya seorang sahaja yang terselamat. Suaranya bergetar. Dia berkata, dia sesat selama bertahun-tahun. Hanya minum tanpa henti dan tidak dapat melakukan apa-apa. Ibunya membawa dia ke sini dan dia mula bertani. Dia berkata, dengan menyentuh tanah, dia perlahan-lahan kembali kepada dirinya yang asal. Tetapi satu sudut hatinya sentiasa kosong, katanya. Saya melihat wajahnya. Di bawah cahaya bulan, matanya kelihatan basah. Ini adalah kali pertama saya melihatnya begitu. Saya bertanya, kalau begitu, saya ini apa? Adakah saya dibawa ke sini untuk mengisi kekosongan? Dia menggelengkan kepala. Tidak, sama sekali tidak. Dia berkata, pada mulanya mungkin kerana kesepian, tetapi melihat Lucia, saya berubah. Caramu hidup bersungguh-sungguh, hatimu yang mengasihi keluarga, keberanianmu untuk bertahan di tempat asing. Melihat semua itu, saya fikir saya juga perlu hidup semula. Lucia bukan pengganti apa-apa. Lucia adalah permulaan yang baru. Air mata saya menitis. Perasaan yang saya tidak pasti sama ada kesedihan atau kelegaan. Dia memegang tangan saya. Maafkan saya. Maaf kerana tidak beritahu. Saya menggelengkan kepala. Tidak mengapa. Saya sudah tahu sekarang, tidak mengapa. Kami duduk diam untuk seketika, hanya bunyi serangga yang kedengaran. Akhirnya, dia berkata, Lucia, jika Lucia rasa susah, beritahulah pada saya. Jangan tanggung seorang diri. Saya menjawab, baiklah. Malam itu, kami berkongsi sedikit kesakitan masing-masing. Pada awal November, hujan mula turun dengan lebat secara tiba-tiba. Ramalan cuaca mengatakan ia akan hujan selama kira-kira 2 hari. Tetapi pada hari ketiga, ia masih belum berhenti. Langit kelabu dan hujan memukul bumbung. Dia melihat keluar tingkap dengan wajah risau. Dia merungut. Tidak boleh jadi jika sawah padi ditenggelami air. Pada malam keempat, hujan semakin lebat. Guruh berdentum dan kilat memancar. Saya tidak dapat tidur. Kira-kira jam 4 pagi, kedengaran bunyi pintu dibuka. Itu adalah bunyi dia keluar. Saya tergesa-gesa memakai pakaian dan mengikutinya. Dia sedang memakai baju hujan dan hendak menaiki truk. Saya juga mahu ikut, kata saya.
Dia menggelengkan tangan sambil berkata, "Jangan." Dia berkata, "Ia bahaya, duduk saja di rumah." Tetapi saya sudah memakai baju hujan. Dia mengeluh dan membuka pintu tempat duduk penumpang. Kami mereda hujan menuju ke sawah padi. Apabila kami tiba di sawah, keadaannya serius. Air melimpah dari batas dan mengalir ke dalam sawah. Anak-anak padi ditenggelami air. Dia tergesa-gesa keluar dari kereta dan mengeluarkan penyodok. Saya mengikutinya. Air hujan memukul wajah dan angin menembusi pakaian. Dia mula menyekat batas yang runtuh, mengaut tanah, memasukkannya ke dalam guni, dan menyusunnya. Saya juga membantu di sebelahnya. Tangan saya tergelincir, dan but getah saya tenggelam dalam lumpur. Tetapi saya tidak dapat berhenti, kerana hasil pertanian setahun akan dihanyutkan oleh air hujan ini. Adakah kira-kira 1 jam berlalu? Kaki saya tergelincir. Saya jatuh terguling. Air masuk ke dalam hidung saya dan saya tercekik. Pada masa itu, seseorang memegang lengan saya. Dia menarik saya ke atas dengan sekuat hati. Saya batuk-batuk dan memuntahkan air. Dia bertanya, "Tidak apa-apa." Saya mengangguk. Dia berkata, "Jangan bekerja lagi. Pergi ke kereta dan tunggu di sana. Kami bekerja bersama." Apabila fajar menyingsing, hujan mula reda. Kami telah hampir sepenuhnya memulihkan batas sawah. Seluruh badan kami berlumpur dan tangan kami melecet. Dia duduk di situ, tercungap-cungap. Saya juga duduk di sebelahnya. Kami tidak berkata apa-apa, tetapi kami memandang satu sama lain. Matahari mula terbit. Sinar matahari menyelinap di antara awan hitam. Sawah padi masih ditenggelami air, tetapi air tidak lagi mengalir masuk. Dia memegang tangan saya. Dia berkata, "Terima kasih." Saya menjawab, "Sudah tentu, kerana saya juga pemilik tanah ini sekarang." Apabila kami pulang ke rumah, Makcik Aminah terkejut. Kerana kami berdua berlumpur, Makcik Aminah segera memanaskan air. Saya mandi dan menukar pakaian kering. Seluruh badan saya sakit, tetapi hati saya anehnya terasa ringan. Selepas sarapan, dia memanggil saya. Di anjung rumah, dia berkata dengan berhati-hati, "Lucia, jika kehidupan ini susah, beritahulah pada saya. Jika Lucia ingin pulang ke Venezuela, saya akan hantarkan Lucia pulang." Saya menggelengkan kepala. "Saya tidak mahu pulang. Ini sudah menjadi rumah saya," kata saya. Matanya bergetar. Dia bertanya, "Betul ke?" Saya mengangguk. "Pada mulanya memang susah, tetapi sekarang tidak lagi. Orang-orang di sini dan tanah ini, semuanya sudah menjadi milik saya," kata saya. Dia memandang saya untuk seketika dan kemudian tersenyum kecil. Pada petang itu juga, Makcik Aminah memanggil saya. Saya masuk ke bilik Makcik Aminah. Makcik Aminah mengeluarkan sebuah buku akaun lama dari laci. Kemudian dia menggenggamkannya di tangan saya. Apabila saya bertanya, "Apa ini?" Makcik Aminah tersenyum. Makcik Aminah berkata, "Itu buku akaun yang dibuat atas nama Lucia." Saya membuka buku akaun itu. Ada jumlah yang agak banyak di dalamnya. Makcik Aminah berkata, "Ini adalah sebahagian daripada hasil pertanian setahun, upah yang Lucia peroleh dari kerjanya." Saya terkejut, kerana saya tidak pernah terfikir akan mendapat upah untuk kerja saya. Makcik Aminah berkata, "Perkara biasa saja," sambil membelai kepala saya. Pada hari itu, buat pertama kalinya saya merasakan saya diiktiraf sepenuhnya di sini. Saya merasakan bahawa saya dilayan bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai ahli keluarga, sebagai seorang menantu. Dada saya terasa hangat. Saya memeluk Makcik Aminah dengan erat. Makcik Aminah mengusap belakang saya sambil berkata, "Tidak mengapa. Kamu seperti anak perempuan saya sendiri." Menjelang petang, hujan berhenti sepenuhnya. Langit cerah dan pelangi muncul. Saya keluar ke halaman dan melihat pelangi itu. 7 warna cahaya melintasi gunung. Ia lebih terang daripada pelangi yang pernah saya lihat di Venezuela. Dia datang ke sebelah saya. Kami melihat pelangi itu bersama. Dia berkata, "Esok kita mula semula. Perlu pulihkan kerosakan dan buat persiapan untuk musim seterusnya." Saya menjawab, "Baiklah." Dia bertanya, "Tak susah ke?" Saya tersenyum. "Susah, tetapi tidak mengapa, kerana ini sudah menjadi rumah saya."
Dia memandang saya dan tersenyum, senyumannya hangat. Pada masa itu, saya sedar. Saya mula mencintai lelaki ini, rumah ini, dan tanah ini. Cinta bukanlah pengakuan yang indah, tetapi membina batas sawah bersama dalam lumpur. Bertahan bersama-sama dalam hujan lebat. Menjelang Desember, cuaca menjadi lebih sejuk. Angin sejuk bertiup dari gunung dan sawah padi kelihatan beku. Kerja pertanian menjadi kurang, tetapi kami sibuk dengan pengurusan rumah hijau dan persiapan menghadapi musim tengkujuh. Dia mengajar saya cara membuat jeruk sayur. Ia adalah proses mengasin sayur, mencampur rempah, dan menyimpannya dalam tempayan. Makcik Aminah dan saya sibuk membuat jeruk sayur selama seminggu. Tangan saya terasa kebas kerana sejuk, tetapi ia menyeronokkan. Makcik Aminah menceritakan kisah-kisahnya ketika muda. Cerita tentang kesusahan menjadi menantu. Kisah tentang kesukaran membesarkan anak-anak. Kisah tentang bertahan sendirian selepas kehilangan suami. Saya mengangguk sambil mendengar. Makcik Aminah dan saya mempunyai banyak persamaan. Pada suatu petang, Makcik Aminah memanggil saya. Apabila saya masuk ke bilik, Makcik Aminah duduk di hadapan meja. Di hadapannya, dokumen-dokumen terhampar. Makcik Aminah menyuruh saya duduk di sebelahnya dan menunjuk ke arah dokumen itu. Saya tidak tahu dokumen apa itu. Makcik Aminah perlahan-lahan mula menjelaskan. Makcik Aminah berkata dia telah menyediakan sesuatu selama beberapa bulan ini. Dia berkata dia telah menyelidik tentang Venezuela, lokasi tempat tinggal keluarga Lucia, keadaan ekonomi, dan harga tanah, semuanya telah disiasat. Saya terkejut dan memandang Makcik Aminah. Saya bertanya, mengapa Makcik menyiasat semua itu? Makcik Aminah tersenyum sambil menggenggamkan dokumen itu di tangan saya. Ia adalah kontrak yang ditulis dalam bahasa Sepanyol dan bahasa Melayu. Saya terkejut apabila membacanya. Kandungan kontrak itu adalah dia telah membeli tanah seluas 5.000 ela persegi di kampung halaman saya di Venezuela. Tanah itu didaftarkan atas nama ibu saya. Saya tidak dapat berkata apa-apa. Makcik Aminah meneruskan, Lucia bimbang tentang keluarga, Makcik tahu semua itu. Makcik lihat Lucia menelpon setiap malam dan menghantar wang juga. Sebab itulah Makcik buat persiapan ini. Dengan tanah ini, keluarga awak boleh bertani atau menjualnya untuk menyara hidup. Air mata saya mengalir. Saya bertanya, mengapa Makcik berbuat sejauh ini untuk saya? Makcik Aminah memegang tangan saya. Kerana Lucia adalah anak perempuan kami. Jika anak perempuan saya sendiri menderita di negara asing, saya juga ingin seseorang berbuat begini untuknya. Air mata juga bergenang di mata Makcik Aminah. Saya memeluk Makcik Aminah. Lama saya memeluknya. Malam itu, saya membuat panggilan video kepada keluarga saya. Ibu menjawab. Saya berkata sambil menangis, Ibu, ada sesuatu yang besar berlaku. Ibu bertanya dengan terkejut, apa yang berlaku? Saya menceritakan tentang tanah itu. 5.000 ela persegi. Atas nama ibu, ibu kelihatan tidak percaya. Bagaimana mungkin? Dia bertanya. Saya menceritakan tentang ibu mentua saya. Betapa hebatnya beliau, betapa beliau menyayangi saya. Ibu mula menangis. Terima kasih, dia berkata berkali-kali. Ayah juga muncul di skrin. Dia kelihatan jauh lebih baik. Dia berkata dia sudah boleh berjalan dan melakukan sedikit kerja. Ayah berkata, Lucia, kamu adalah anak yang berbakti. Anak perempuan kami memang hebat. Saya ketawa sambil menangis. Adik-beradik saya juga muncul dan menjerit, kakak yang terbaik. Selepas tamat panggilan, saya keluar. Makcik Aminah dan dia sedang duduk. Saya menunduk hormat di hadapan mereka berdua. Makcik Aminah menyuruh saya berdiri dan membantu saya bangun. Dia di sebelah tersenyum senyap. Saya bertanya, bagaimana Makcik terfikir tentang ini? Makcik Aminah menjawab, saya teringat ketika saya menjadi menantu dulu. Masa itu juga sangat susah. Ibu dan bapa mentua saya melayan saya dengan dingin. Saya fikir, alangkah baiknya jika ada seseorang yang menghulurkan tangan pada masa itu. Oleh itu, saya ingin berbuat begitu untuk Lucia. Saya bertanya lagi, bagaimana Makcik menyediakan wang itu? Makcik Aminah teragak-agak seketika dan kemudian berkata, saya jual sebahagian sawah padi.
Ia adalah sawah padi yang suami saya bina sepanjang hidupnya, tetapi ia tidak diperlukan lagi. Lucia lebih penting. Saya tidak dapat berkata apa-apa. Dia berkata, ibu sudah menyediakannya sendirian selama beberapa bulan. Dia bertemu peguam, menghubungi orang tempatan di Venezuela, dan menyediakan semua dokumen. Dia cuba menjadikannya hadiah sempena hari lahir Lucia, tetapi dokumen-dokumen itu lambat sampai. Dada saya terasa seperti akan pecah. Makcik Aminah berkata, Lucia tidak perlu lagi risaukan keluarga. Awak boleh bertani di tanah itu atau menjualnya. Lakukan apa sahaja yang awak suka. Lucia boleh hidup dengan tenang di sini sekarang. Saya tidak membalas dengan kata-kata, sebaliknya memeluk Makcik Aminah sekali lagi. Saya tidak tahu bagaimana hendak membalas budi ini sepanjang hidup saya. Keesokan harinya, khabar angin tersebar di kalangan penduduk kampung. Cerita tentang Makcik Aminah membeli tanah di Venezuela untuk saya. Ada yang berkata, hebatnya. Ada pula yang berkata, keterlaluan. Tetapi saya tidak kisah, kerana yang penting adalah hati Makcik Aminah. Beberapa hari kemudian, saya pergi ke pasar pagi. Orang ramai memandang seperti biasa, tetapi perasaan mereka berbeza. Daripada rasa ingin tahu, ia lebih bercampur dengan rasa hormat. Kata seorang makcik yang mendekati saya, beruntungnya dapat menantu seperti Lucia. Saya membalas salam, terima kasih. Seorang pakcik lain juga tersenyum dan berkata, dia sudah sepenuhnya menjadi orang kampung kita. Bahasa Melayunya pun fasih, tahu buat jeruk sayur, dan sudah setahun bertani, jadi kami terima dia. Buat pertama kalinya, saya merasakan saya disambut di kampung ini. Dada saya terasa hangat. Dalam perjalanan pulang ke rumah, dia berkata, penduduk kampung sudah memanggil awak dengan nama Lucia. Bukan lagi menantu orang asing, tetapi Lucia. Saya memandang keluar tingkap, kelihatan gunung dan sawah padi. Tempat ini bukan lagi tanah yang asing. Pada petang itu, saya duduk di hadapan Makcik Aminah dan dia. Saya berkata, saya akan menjaga Makcik Aminah dan awak sepanjang hayat saya. Kita akan menua bersama di tanah ini. Makcik Aminah tersenyum. Itulah sebenarnya keluarga. Keluarga yang sejati itu bukan darah daging, tetapi yang terikat dengan hati. Dia memegang tangan saya. Terima kasih, katanya. Terima kasih Lucia kerana datang ke rumah ini. Cahaya telah terpancar di rumah ini. Saya menggelengkan kepala. Saya pula yang berterima kasih. Rumah ini telah menyelamatkan saya, jawab saya. Kami memandang satu sama lain dan tersenyum. Malam itu, saya memandang keluar tingkap. Bintang-bintang kelihatan berkerdipan. Bintang-bintang yang saya lihat di Venezuela dan bintang-bintang yang saya lihat di Malaysia akhirnya berada di bawah langit yang sama. Saya fikir kedua-dua tempat itu adalah kampung halaman saya. Satu adalah tempat saya dilahirkan, satu lagi adalah tempat saya dilahirkan semula. Keesokan harinya, saya menelpon ibu. Dia berkata dokumen tanah itu sudah sampai. Jiran-jiran semua terkejut. Ayah berkata dia sudah mula bertani sedikit demi sedikit di tanah itu. Kesihatannya juga sudah banyak pulih. Saya menghela nafas lega. Ibu bertanya, boleh datang sini suatu hari nanti? Saya menjawab, sila datang musim bunga tahun depan. Saya akan tunjukkan tempat ini kepada ibu. Ibu gembira. Pasti akan datang. Saya mahu bersalam terus dengan ibu mentua awak. Saya ketawa dan berkata, sila lakukan begitu. Saya sedar, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang besar. Jika keluarga sihat, ada orang untuk makan bersama, dan dapat menantikan hari esok, itulah kebahagiaan. Saya sudah menemukan kebahagiaan itu di sini. Meninggalkan tanah merah. Di kampung pergunungan ini, musim bunga yang luar biasa telah tiba. Tanah yang beku mencair, dan kehidupan baru mula bertunas. Saya teringat hari pertama saya datang ke kampung ini setahun yang lalu. Pada masa itu, semuanya asing dan menakutkan. Tetapi kini berbeza. Saya sudah mula mengenal bau tanah ini, arah angin, dan suara burung-burung. Pada akhir bulan Mac, ibu saya datang. Apabila saya melihat ibu di lapangan terbang, saya mula menangis. Sudah setahun. Ibu memeluk saya erat sambil berkata, sudah besar anak ibu. Saya ketawa dan menjawab, ini semua kerana ibu. Dalam perjalanan pulang ke rumah, ibu memandang keluar tingkap dengan penuh minat.
pemandangan gunung dan sawah padi yang berpanjangan. Ia sama sekali berbeza dengan Venezuela. Ibu berkata, "Ini tempat kamu tinggal, ya?" Kelihatan sangat damai. Saya mengangguk. "Memang tempat yang sangat damai," kata saya. Apabila tiba di rumah, Makcik Aminah sedang menunggu di halaman. Melihat Makcik Aminah, ibu saya segera berlari dan memegang tangannya. Walaupun mereka tidak dapat berkomunikasi dengan kata-kata, mereka berbicara melalui pandangan mata. Makcik Aminah menggenggam erat tangan ibu dan membawa kami masuk ke dalam rumah. Semasa makan malam, meja makan penuh dengan hidangan. Hidangan yang Makcik Aminah sediakan sejak beberapa hari lalu. Ibu merasainya satu persatu sambil memuji. Sedap, penuh kasih sayang dan sungguh menakjubkan. Saya menjadi penterjemah dan Makcik Aminah gembira. Selepas makan, ibu dan Makcik Aminah duduk di anjung rumah dan berbual. Saya menjadi penterjemah. Makcik Aminah menceritakan betapa gigihnya saya bekerja, betapa baiknya hati saya. Ibu mengucapkan terima kasih berkali-kali. Terima kasih kerana menjaga Lucia dengan baik. Ibu tinggal selama seminggu. Kami pergi ke pasar pagi bersama, melawat sawah padi dan bertemu penduduk kampung. Penduduk kampung menyambut ibu dengan mesra. Mereka bertanya, "Adakah ini Ibu Lucia?" Ibu terharu. Dia berkata dia tidak percaya anaknya hidup di tempat sebaik ini. Pada pagi hari keberangkatan, ibu memegang tangan saya. "Lucia, ibu tidak risau lagi. Bahagialah di sini." Saya menahan air mata dan menjawab, "Ya, ibu, saya akan bahagia." Ibu menunduk hormat kepada Makcik Aminah. Makcik Aminah memeluk ibu saya erat. Dalam perjalanan ke lapangan terbang, ibu terus-menerus memandang keluar tingkap. Saya faham dia ingin mengabadikan pemandangan ini dalam ingatannya. Apabila berpisah di lapangan terbang, ibu berkata, "Lucia, pilihan yang kamu buat itu betul. Ibu bangga denganmu." Saya melambai tangan sambil menangis. Apabila pulang ke rumah, dia sedang menunggu di halaman. Melihat mata saya yang merah, dia bertanya, "Banyak menangis ke?" Saya mengangguk. Dia menepuk bahu saya sambil berkata, "Tahun depan, kita jemput lagi ibu awak." Saya tersenyum dan menjawab, "Baiklah." Apabila tiba bulan April, kerja menanam padi bermula. Ia adalah kerja yang sama seperti tahun lepas, tetapi rasanya berbeza. Tahun lepas, saya tidak biasa dan berasa susah, tetapi tahun ini saya sudah mahir. Saya sudah menjadi petani mahir. Dia melihat cara saya bekerja di sebelahnya dan kelihatan puas. Semasa makan tengah hari, kami duduk di batas sawah. Sambil makan bekalan makanan, dia bertanya, "Tak menyesal ke?" Saya menggelengkan kepala. "Saya tidak pernah menyesal," kata saya. Dia tersenyum dan berkata, "Saya juga tidak menyesal dapat bertemu Lucia." Pada suatu hari di bulan Mei, sebuah pesta kecil diadakan di kampung. Ia adalah acara menyambut musim kemarau dan kesuburan tanah. Saya dan Makcik Aminah menyediakan hidangan. Penduduk kampung berkumpul dan musik berkumandang. Kanak-kanak berlari-lari dan orang dewasa berbual dengan riang. Seorang pakcik tua mendekati saya. Dia meminta saya menyanyikan sebuah lagu. Lagu dari Venezuela. Saya berasa malu, tetapi saya tidak dapat menolak. Saya menyanyikan lagu yang sering dinyanyikan oleh ibu saya. Liriknya dalam bahasa Sepanyol, tetapi melodinya membawa rasa rindu. Apabila lagu tamat, orang ramai bertepuk tangan. Makcik Aminah menyeka air matanya dan dia tersenyum ceria. Penduduk kampung meminta engkau. Kali ini, saya menyanyikan sebuah lagu Melayu. Walaupun kekok, orang ramai menyanyi bersama saya. Pada saat itu, saya merasakan saya telah menjadi sebahagian sepenuhnya dari tempat ini. Orang ramai pulang ke rumah satu persatu. Saya berjalan perlahan-lahan bersamanya. Dia berkata, "Lucia, terima kasih. Terima kasih kerana datang ke rumah ini." Saya menjawab, "Saya pula yang berterima kasih. Terima kasih kerana menerima saya." Apabila tiba di rumah, Makcik Aminah sedang duduk di anjung rumah. Dia tersenyum melihat kami. Saya duduk di sebelah Makcik Aminah. Dia juga duduk di sebelah yang bertentangan. Kami bertiga berdiam diri, memandang langit malam. Cahaya bintang berkerdipan. Saya berfikir, setahun yang lalu, saya datang ke sini untuk hidup. Ia adalah jalan yang terpaksa saya pilih demi keluarga dan demi wang. Tetapi kini berbeza. Ini telah menjadi tempat yang saya ingin berada.
tempat di mana orang-orang yang saya cintai berada. Ini telah menjadi tempat di mana saya menjejakkan kaki. Makcik Aminah berkata, "Lucia, adakah kamu bahagia?" Saya mengangguk. "Ya, saya sangat bahagia." Makcik Aminah memegang tangan saya. Dia juga memegang tangan saya. Kami berpegangan tangan sambil memandang langit malam. Saya sedar, cinta itu bukan kata-kata, tetapi masa yang dihabiskan bersama. Ia bukan janji indah, tetapi keprihatinan kecil setiap hari. Perasaan difahami, perasaan dihormati, perasaan diperlukan, itulah sebenarnya cinta. Malam di kampung aman senyap. Hanya bunyi serangga dan tiupan angin yang kedengaran. Saya suka ketenangan ini. Saya tidak lagi takut. Saya juga tidak lagi kesepian. Di sini ada orang yang menyayangi saya dan ada orang yang saya sayangi. Di bawah bintang-bintang, saya berbisik. Terima kasih kepada tanah ini, kepada orang-orang ini, kepada takdir ini. Bisikan itu dibawa angin naik ke langit. Diiringi angin yang bertiup merentasi tanah merah Venezuela dan pergunungan hijau Malaysia, saya kini adalah anak perempuan kepada kedua-dua tempat itu. Dan saya adalah ahli penuh kampung aman ini. Kisah hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana menonton. Jika kisah hari ini menyentuh hati Anda, sila tekan subscribe dan like. Setiap klik Anda adalah pendorong besar dalam penghasilan video. Kami sedang mencari kisah pengalaman sebenar. Bagi yang terpilih, kami akan menghantar voucher hadiah sebagai tanda penghargaan, jadi kami menantikan banyak permohonan. Setakat ini, Cahaya Air Mata membawakan kepada Anda. Semoga berjumpa lagi dalam video yang baik. Terima kasih.